Berjihad, berjihad, jihad jalan kami. Berjihad, berjihad, jihad jalan kami. Mati di jalan Allah, cita tertinggi kami. Mati di jalan Allah, cita tertinggi kami. Assalamualaikum. InsyaAllah pada kali ini kita akan membedah satu tajuk daripada buku teks tingkatan 1 KSSM dalam bidang hadis jihad dalam Islam, pendidikan Islam. Jadi dalam tajuk ni kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan hadis dan terjemahan. Kemudian kita akan tengok maksud jihad, ada 2 bahasa dan istilah. Kemudian hukum jihad, kelebihan jihad, jenis-jenis jihad, ada 6 pengajaran jihad. Jadi yang pertama kita akan tengok hadis ini yang saya akan bacakan sebagai dasar untuk ambil berkah. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu an-nabi ayyul amal ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu. Qala birrul walidain. Qala summa ayyu. Qala al-jihadu fi sabilillah. Apa kata dia? Daripada Ibnu Mas'ud. Kata dia, satu hari aku jumpa Nabi dan aku tanyakan kepada Nabi, ayyul amal ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang paling dicintai Allah? Banyak amalan ni. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Lalu dalam hadis ini dibagi ranking. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu ala waqtiha. Solat pada awal waktu. Kenapa? Sebab solat pada awal waktu ialah kita menunaikan hak Allah. Hak Allah yang paling besar selepas kita mengucap kalimah syahadah, bukti bahawa kita hamba Allah ialah kita solat. Dan solat pada awal waktu adalah satu hak Allah yang paling besar yang kita kena buat. Jadi bila kita buat hak yang besar ni untuk Allah, lalu Allah Ta'ala sangat mencintai amalan ni. Baik, kemudian qala summa ayu. Lalu Abu Mas'ud tanya lagi, apa lagi? Jadi yang kedua kata Rasulullah SAW, birrul walidain. Yang kedua ialah kamu berbakti kepada mak dan ayah kamu. Qala summa ayu. Qala al-jihadu fi sabilillah. Lalu yang ketiga ditanya. Kali ketiga ditanya, apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Kat sini ada tercetus minda. Mengapa solat berada di tempat pertama dan paling disukai Allah? Kerana apa? Kerana yang tadi, kita menunaikan hak Allah yang paling besar. Miftah kullu amal, merupakan pembuka kepada segala amalan. Ni bulan puasa. Ada orang puasa tapi tak semayang. Tu macam mana? Tak menunaikan hak Allah tapi puasa. Lalu hukumnya ialah puasa tu jadi sia-sia. Pahalanya tak ada. Sebab apa? Kita tak miftah, kita tak buka dengan semayang. Sebab tu dikatakan semayang ni tiang agama. Kalau tak ada tiang, yang lain semua tak boleh. Begitu. Okey, bagaimanakah anda menguruskan masa agar dapat menunaikan solat awal waktu? Kita hendaklah menjadualkan. Kalau 1.40 tu zuhur, kita awalkan. 10 minit sebelum tu kita dah bersiap sedia dengan mandi, kemudian kita baca Quran sampai masuk waktu kita dah semayang berjemaah. Kalau PKP ni dah panggil mak ayah, ajak dia semayang. Begitu. Okey. Ini boleh baca sendiri sebab Ustaz dah huraikan tadi. Ini maksud yang sebenar lah. Tadi Ustaz huraikan cara nak mudah faham. Okey. Kemudian kita akan tengok maksud jihad. Maksud jihad ni ada 2, bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, mengorbankan diri. Kita korbankan diri kita untuk Allah, pada jalan Allah. Istilah, menggunakan seluruh kemampuan. Apa yang ada pada diri kita, dari segi harta kita, dari segi jiwa kita, daripada kemampuan kita, tenaga kita, kita gunakan untuk agama Islam dan kita pertahankan dia. Itulah yang dimaksudkan dengan jihad dari segi istilah. Kemudian hukum jihad terbahagi kepada 2. Ada 2. Pertama, fardu ain, dan kedua, fardu kifayah. Fardu ain apabila umat Islam ditindas atau diserang oleh musuh. Kalau negara kita diserang oleh musuh, waktu tu dah jadi wajib untuk kita pertahankan. Semua kena angkat senjata perang. Begitu. Yang kedua, fardu kifayah. Bila aman. Macam sekarang Malaysia aman, tapi askar ada tak? Ada kan? Jadi itu tuntutan fardu kifayah. Tak semua orang jadi tentera. Orang-orang tertentu sahaja yang menjadi tentera. Dah ada yang tu, selesai masalah fardu kifayah. Begitu.
Kemudian dalam buku teks dia ada satu aktiviti. Ini Ustaz suka ayat ni. Surah Saf ayat 10 hingga 12, cerita tentang berniaga dengan Allah. Kita kena ingat dalam hidup kita ini, kita sedang berniaga dengan Allah. Berniaga apa ni? Kita meniaga dan Allah Ta'ala beli. Dan Allah bila beli apa yang kita niagakan, lalu Allah Ta'ala akan bagi satu balasan yang kita tak boleh beli dengan duit. Apa tu? Syurga yang mahal, yang kita duduk di dalamnya penuh kenikmatan selama-lamanya. Dalam ayat Quran ni, kalau Ustaz nak hurai lama, jadi Ustaz ringkaskan ayat Quran ni. Dah situ kat situ dah ada dah. Maksud dia boleh baca. Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala berniaga, dan bila perniagaan itu berlaku, kita jual pada Allah dengan iman kita pada Allah dan Rasul, dan kita jihad menggunakan seluruh tenaga kita, harta benda kita, jiwa kita untuk Allah. Allah Ta'ala beli tu. Bila Allah Ta'ala beli, Allah Ta'ala akan bagi kita dua. Yang pertama, selamatkan kita daripada azab yang sangat pedih. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi syurga Adnin. Boleh baca Allahu Akbar. Lalu hidup ini adalah perniagaan kita dengan Allah kalau kita nak selamat. Begitu. Okey, kelebihan jihad ni boleh baca, diampunkan dosa, mendapat rahmat dan kasih sayang, mendapat ganjaran, dianugerakan mati syahid, mendapat nikmat di alam barzah, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Jenis-jenis jihad dalam buku teks. Dalam buku teks dia ada senarai tu, tepi tu potongan yang Ustaz ambil daripada buku teks. Jadi ada disebut dalam tu jihad menentang musuh. Okey, kemudian jihad ilmu, kemudian jihad ekonomi, kemudian jihad dalam bidang amar ma'ruf dan nahi munkar, yang kelima jihad dalam bidang teknologi, yang keenam ni Ustaz tambah sebab ada hadis yang menceritakan tentang adanya jihad melawan hawa nafsu, iaitu jihad yang paling utama adalah jihad seseorang memerangi dirinya dan hawa nafsunya. Begitu. Okey, 5 jenis jihad. Nombor 5, jenis-jenis jihad terbahagi kepada 6. Itu hadis tentang kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah, menentang musuh. Yang pertama, jihad kita menentang musuh. Okey. Yang kedua, jihad menuntut ilmu. Okey. Kat situ Ustaz ada ceritakan. Ni boleh jadi soalan kebat. Apakah jihad menuntut ilmu? Jihad menuntut ilmu, sebab dalam menuntut ilmu dia ada satu perasaan malas. Kita lawan malas tu, kita belajar rajin-rajin juga, kita buat juga latihan, itu dipanggil jihad. Jihad itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang kedua, yang ketiga, jihad ekonomi. Jihad ekonomi ni, yang pertama kita beli barang orang Islam. Sekarang dah ada kempen beli produk orang Islam. Yang kedua, kita kena tanamkan cita-cita untuk menjadi seorang ahli korporat Islam, supaya kita menguasai. Sebab ada hadis yang sangat besar. Apa dia? Peniaga yang benar dan amanah bersama dengan para nabi, orang benar dan para syuhada. Allah Akbar. Kelebihan tu, kalau kita berniaga dan kita tergolong di kalangan golongan peniaga yang amanah, kita boleh duduk dengan nabi dan para syuhada dan orang-orang siddiq. Okey, jihad seterusnya ialah jihad amar ma'ruf nahi munkar, iaitu kita ajak orang buat baik dan kita kita tegur orang buat benda maksiat. Maksudnya kita menyelamatkan orang. Kita ni orang Islam, kita nak menyelamatkan orang, dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Kita sayang sahabat kita, lalu kita sayang saudara kita, kita sayang orang Islam, kita nak mereka juga masuk syurga. Macam mana kita masuk syurga? Jadi apa kita buat? Kita ajak dia membuat baik dan kita tegur mereka buat benda jahat. Begitu. Okey, jihad teknologi. Zaman sekarang zaman teknologi, kita kena berjihad juga untuk kita jadi macam orang-orang Islam yang dahulu, seperti Al-Khawarizmi, matematik, kan ada macam-macam, kan? Kalau Ibn Sina dalam bidang perubatan, semua teknologi. Yang dalam teknologi ni ada macam-macam, kan? Dalam perubatan pun ada teknologi, dalam matematik pun ada teknologi. Sekarang ni macam-macam, ada komputer dan sebagainya. Okey, ini yang Ustaz sebut jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ni ialah jihad yang besar. Sebab Nabi pernah mengatakan bahawa satu hari lepas balik daripada perang Tabuk, kita ni balik daripada perang yang kecil. Nabi kata perang nak mati tu, kita perang tu perang kecil kepada perang yang besar. Perang besar tu apa ya Rasulullah? Perang
yang besar ialah melawan hawa nafsu. Kenapa macam tu? Sebab kalau kita perang yang kecil itu, kita perang nak mati di dalam peperangan tu, dia terbatas pada waktu tu sahaja. Kalau kita mati masuk syurga. Tapi kita balik, hidup lagi, kita terpaksa melalui ujian demi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni manusia, amal kita punya iman kadang naik kadang turun. Khawatir kalau kita tak dapat lawan hawa nafsu kita, kita akan mati dalam su'ul khatimah. Itu yang kita takut. Begitu. Jadi jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang besar. Pengajaran hadis inilah kita akan dapat, antaranya kita dalam melakukan amalan yang disukai oleh Allah dan menjadi umat yang cemerlang, untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita boleh baca semuanya dan insya-Allah kalau tak faham boleh PM Ustaz. Okey, ni aktiviti yang Ustaz ambil daripada buku teks muka surat 68. Boleh jawab, dan Ustaz ada buat satu Google Form, soalan kuis Google Form berdasarkan soalan-soalan ni. Nanti boleh jawab dekat bawah tu. Dekat bawah tu Ustaz ada bagi link, ditekan dan jawab. Insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.